Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. My name is Muhammad Abdul Hazid Muhammad Ilyas. My number matric is 0607559. Alright, so first is introduction, which is I can explain this definition of legislation. Alright, definition of legislation. Legislation is the law enacted by the legislature and by bodies and persons authorized by the legislature. Legislation enacted by the legislature is referred to as primary legislation that made under power delegated by the legislature is called delegated or subsidiary or subordinate legislation. And the legislation in Malaysia divided is two, which is the parliament in federal level, and the last one is state legislative assembly, which is the state level. So the legislative process, which is referred to Article 44 of the Federal Constitution. The legislative process, Article 44 of the Federal Constitution, vests the legislative authority of Malaysia in Parliament, comprising the Yang di-Pertuan Agong and the two majlis houses of Parliament, to be known as the Dewan Negara, Senat, and the Dewan Rakyat, House of Representatives. And briefly, legislation is enacted by Parliament by introducing the bill, which is passed by both Dewan and assented to by the Yang di-Pertuan Agong. The legislative process, which is a three type of bill. First, public bills, second, private bills, and the last one is hybrid bills. The public bills. Public bills include bills on matter of general interest, such as the national defense, public order, and taxation. Public bills concerning money must be initiated by the government. Otherwise, they may be sponsored either by the government as represented by the minister responsible, or by private members of parliament. In Malaysia, particularly all bills introduced into parliament and state legislative assemblies that have successfully become law are government bills. Only twice have private member bills been introduced unsuccessfully. A. By Dr. Lim Chong Yew in 1966 to amend the Federal Constitution, and B. By Tengku Razali Hamzah in 1988 to amend the Societies Act 1966 to reinstate the United Malaysian National Organization (UMNO) following its registration after being declared illegal by the High Court. So the private bills these are bills that deal with matter of local or private concern. And the last one, hybrid bills. Hybrid bills are bills concerning matters of public interest that may affect adversely or otherwise the interests of some private bodies or persons. That is. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama Muhammad Amal Akmal bin Ismail. Nombor matrik 060878. Seterusnya kita terus kepada proses perundangan yang memfokuskan kepada rang undang-undang kerajaan yang berasal daripada Dewan Rakyat. Terdapat dua peringkat utama dalam proses itu, iaitu yang pertama ialah pra-parlimen dan yang kedua adalah parlimen itu sendiri. Dalam pra-parlimen ialah peringkat cadangan, perundingan dan penggubalan. Cadangan itu mungkin datang daripada organisasi, badan ataupun kerajaan selepas mengambil kira beberapa acara ataupun pertimbangan. Jadi ini melibatkan rundingan yang halus dan panjang di kalangan pelbagai pihak yang berkepentingan, antaranya NGO, kabinet dan menteri yang akan merintis rang undang-undang ini melalui parlimen dan lain-lain. Sebagai contoh, seperti mana sebelum pilihan raya umum, Barisan Nasional dalam manifesto mereka berjanji untuk membuat undang-undang menubuhkan Suruhanjaya untuk mencegah rasuah. Oleh itu, selepas mereka menjadi kerajaan, mereka perlu membuat undang-undang tersebut bagi menubuhkan agensi itu. Jadi seterusnya, bila mana semua persiapan telah dibuat, kerajaan akan membuat perundingan dengan badan berkaitan bagi mendapatkan pendapat daripada pakar dan membuat penyelidikan, termasuk mendapatkan pengalaman daripada negara lain. Selepas selesai peringkat ini, perkara yang perlu dimasukkan dalam undang-undang akan dihantar kepada Jabatan Peguam Negara untuk digubal. Selepas diluluskan oleh Kabinet, rang undang-undang tersebut sedia untuk diperkenalkan ke Parlimen. Seterusnya kita tengok pula kepada peringkat yang kedua, iaitu Parlimen. Jadi prosedur ini ada dinyatakan di dalam bab 5 bahagian ke-4 Perlembagaan Persekutuan dan juga dalam peraturan mesyuarat kedua-dua Dewan. Jadi ia pada asasnya berdasarkan prosedur di Parlimen British. Jadi terdapat dua bacaan. Yang pertama adalah bacaan di Dewan Rakyat
dan bacaan kedua pula adalah dilakukan di Dewan Negara. Baik, dalam bacaan ini ia membenarkan rang undang-undang tersebut diperiksa, dibahaskan dan jika perlu ia perlu dipinda. Jadi rang undang-undang kerajaan ini diperkenalkan ke Parlimen oleh seorang menteri yang bertanggungjawab bagi perkara itu. Jadi apabila ia telah diluluskan selepas perbahasan dan pengundian oleh Dewan Rakyat, ia akan dirujuk pula kepada Dewan Negara di mana ia akan melalui proses yang sama. Baik, di sini saya tunjukkan proses yang perlu dilalui oleh rang undang-undang. Ada 4, iaitu yang pertama ialah first reading, second reading, committee stage dan yang terakhir ialah third reading. Jadi untuk penjelasan yang lebih lanjut berkenaan dengan setiap peringkat ini, sahabat saya Lutfi akan menjelaskan secara terperinci setiap peringkat tersebut satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Lutfi Afifi bin Muhammad Nasir, bernombor metrik 060773. Jadi insyaAllah pada hari ini saya akan membentangkan bagaimana suatu rang undang-undang itu digubal ataupun prosesnya. Jadi prosesnya ada banyak, iaitu bermula daripada bacaan kali pertama sehinggalah kepada yang dibawa kepada Yang di-Pertuan Agong untuk diluluskan. Jadi insyaAllah saya akan membentangkan daripada first reading sehinggalah kepada third reading, dan selebihnya itu akan disambung oleh kawan saya insyaAllah. Jadi first reading itu bacaan kali pertama. Secara umumnya first reading ini, menteri ini akan membuat bacaan kali pertama, tajuk ataupun rang undang-undang yang akan dibentangkan. Lepas tu menteri itu juga akan memberitahu secara lisan bacaan kali kedua ini akan dilakukan bila. Itu adalah untuk bacaan kali pertama lah. Dan seterusnya kita pergi kepada bacaan kali kedua. Dalam bacaan kali kedua ni banyak perkara yang berlaku, iaitu yang mana rang undang-undang ini akan dibahaskan dengan membincangkan secara prinsip-prinsip ataupun pengaruh dia ni ataupun implikasi dia ni kepada rakyat dan juga negara, dan juga menjawab segala pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan di dalam sidang dewan tersebut itulah. Dan seterusnya mendapat di dalam second reading ni juga undian telah dilakukan melalui majoriti mudah ataupun majoriti 2/3. Di dalam seterusnya ialah commit stage, iaitu peringkat jawatankuasa. Yang mana dalam peringkat jawatankuasa ini rang undang-undang itu dibentangkan dengan lebih terperinci lah di dalam peringkat jawatankuasa ini, dengan dilihat kepada fasal ataupun jadual ataupun rang undang-undang yang sesuai untuk dibuat ataupun dipinda. Commit stage ini berada di dalam bacaan kali kedua itulah. Dan seterusnya adalah third reading, iaitu bacaan kali ketiga, yang mana menteri ini akan mengusulkan kepada Dewan Rakyat ini supaya rang undang-undang dia ni diluluskan, dan juga undian terakhir ataupun undian kali kedua dibuat sebelum diluluskan oleh Dewan. Jadi sekian saja daripada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan meneruskan pembentangan seterusnya. Nama saya Muhammad Al-Iman bin Zaidi, bernombor metrik 0608-14. Jadi saya akan bicarakan 3 perkara berkenaan pada tajuk kali ini. Yang pertama adalah Dewan Negara, yang kedua adalah Royal Assent ataupun yang diperkenan yang di-Pertuan Agong, dan yang ketiga ada publication daripada sesuatu rang undang-undang. Jadi Dewan Negara, siapakah, apa itu Dewan Negara? Dewan Negara ini merupakan ialah senat bagi Persekutuan Malaysia, yang mana ia bertindak sebagai Dewan Perwakilan Rakyat yang tertinggi di Malaysia. Dewan Negara juga merupakan salah satu daripada 2 dewan, iaitu yang berada di Parlimen. Yang pertama kita ada Dewan Negara, dan yang kedua kita ada Dewan Rakyat. Maka seramai 70 ahli di Dewan Negara ini bergelar senator, yang mana di mana hanya 26 daripada 70 yang dipilih melalui pengundian oleh negeri, dengan 2 senator
daripada setiap negeri di persekutuan, dan 44 lagi akan dilantik melalui di-Pertuan Agong. Tugas Dewan Negara ini pula ialah untuk mengkaji semula. Mengkaji apa, tuan-tuan dan puan-puan? Mengkaji semula dan meluluskan rang undang-undang yang dibawa naik oleh Dewan Rakyat, dan kedua-dua dewan perlu meluluskan rang undang-undang ini dibuatlah sebelum dihantar ke di-Pertuan Agong. Yang seterusnya saya akan menerangkan dengan Royal Assent ataupun perkenan di-Pertuan Agong. Jadi yang di-Pertuan Agong akan meluluskan rang undang-undang ini, selepas undang-undang itu diberi ke di-Pertuan Agong lah. Jadi dia akan beri cop mohon, maksudnya cop menunjukkan perkenan Pertuan Agong. Ataupun dalam masa 30 hari jika rang undang-undang itu dihantar Pertuan Agong, jika tidak dapat daripada orang kata feedback, maka rang undang-undang itu juga akan digunakan sebagai rang undang-undang lah, maksudnya yang diluluskan. Kerana apa? Mengikut artikel, under article 66 clause 4 of the Federal Constitution as amended by the Constitution Amendment Akta 1994. Ini menurut akta lah. Seterusnya publication ataupun terbitan daripada rang undang-undang. Jadi selepas mendapat rang undang-undang untuk dibawa daripada Dewan Rakyat, Dewan Negara, kemudian diperkenan oleh di-Pertuan Agong, kemudian kita ada publication, maksudnya diterbitkan ataupun rang undang-undang ini dipakailah. Di mana dipakaikan? Di persekutuan. Maka kita ada satu warta, iaitu warta daripada persekutuan untuk meluluskan ataupun kita menyatakan bahawasanya sesuatu rang undang-undang ni diluluskan selepas ada semakan daripada inilah menurut Akta Semakan Penyemakan Undang-Undang 1968 Akta 1, iaitu 1 Januari 1999, diterbitkan juga dalam Akta Tambahan dalam dua kategori. Yang pertama, kategori ini dianggap sebagai undang-undang utama yang bertujuan untuk kekal, dan dalam meminda akta-akta perbekalan dan akta yang bertujuan untuk bersifat sementara. Jadi tuan-tuan dan perempuan, itulah antara selepasnya rang undang-undang itu diterbitkan, maka akan digunakan di seluruh negara kita sebagai rang undang-undang yang diiktiraf di negara ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seterusnya saya akan menyambung pembentangan di bawah tajuk isu dan contoh berkenaan dengan proses perundangan. Baik, seperti yang kita tahu, terdapat 3 jenis rang undang-undang sebelum menjadi akta. Baik, yang pertama adalah public bills, yang kedua private bills, dan yang ketiga hybrid bill. Apakah itu public bill? Public bills adalah rang undang-undang Kongres atau Parlimen yang melibatkan kepentingan umum rakyat pada keseluruhannya. Dan kebanyakan public bills, kebanyakan bills dan akta berada di bawah bills ini. Contohnya adalah Supplementary Supply 2021 Bill. Seterusnya private bill. Private bill adalah rang undang-undang Kongres atau Parlimen yang melibatkan kepentingan peribadi ataupun perbadanan. Dan contoh bil di bawah private bill adalah the Anti-Sexual Harassment Bill. Baik, dan yang ketiga adalah hybrid bill. Hybrid bill ni merupakan rang undang-undang yang melibatkan masyarakat secara umum dan juga setengah individu ataupun perbadanan. Baik, seterusnya terdapat beberapa bills atau rang undang-undang yang telah melepasi pembacaan dan telah pun digazetkan. Antaranya adalah the Copyright Amendment Act 2021 of Malaysia dan juga Supplementary Supply 2021 Bill 2022. Dan juga terdapat beberapa bills ataupun rang undang-undang yang masih dalam proses pembacaan. Antaranya the Poisons Amendment Bill 2022 dan juga Trade Unions Amendment Bill 2022. Baik, sekian saja daripada saya. Serahkan kepada pembentang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Muzakir bin Azman. My number metric is 061757. I'm gonna talk about the conclusion of this legislative topic.
In a conclusion, after all the readings of the law are made, the one such law will be implemented in Malaysia. Herby, it states that the Malaysian National Bill is going through a very long journey and it is not easy to prescribe such a law between the need to get adequate approval from the Parliament and various other means. Finally, it is this law that can ensure that our country becomes a comprehensive, forward-thinking country with citizens who abide by all the law that have been set. So, with all this, is explained that the legislative or provision set by government is an important point for us to focus on and give an introduction to all citizens in Malaysia. That's all from us. Thank you.